Sebelum ni saya dah kongsikan tentang LPPSA, tapi SJKP tu apa pula? Sebelum saya kongsikan kepada anda, Pop Quiz. Apa itu LPPSA? Cuba komen dekat dalam ruangan komen di bawah. SJKP stands for Skim Jaminan Kredit Perumahan, considered as a type of housing loan. Tapi macam mana SJKP ni boleh wujud? Dibentangkan dalam rang Undang-Undang Perbekalan 2008 di Dewan Rakyat pada tahun 2007 lagi, di mana mereka bahaskan tentang isu kekurangan kebolehupayaan rakyat yang tidak bergaji tetap untuk membeli hartanah. Dan skim jaminan kredit perumahan ini merupakan sebuah skim perumahan bertujuan untuk membiaya warga negara Malaysia yang tidak mempunyai pendapatan tetap untuk membeli rumah pertama. So, siapakah golongan ataupun rakyat Malaysia yang tidak mempunyai pendapatan tetap ini? Contohnya, petani, pekerja gig, e-hailing dan sebagainya, pengusaha kecil yang ingin memiliki rumah. Dia memberi alternatif kepada golongan yang tidak bergaji tetap. Dulu, sebelum tahun 2008 lah, 2007, orang yang nak beli rumah ni mestilah mempunyai slip gaji. Orang yang nak slip gaji ni at that time senang. Tapi zaman sekarang ini, dengan wujudnya digital economy, banyak orang, especially orang-orang muda ni, mereka kerja freelance, buat graphic design, video editing, coding, programming. Mereka tidak ada payment slip, tapi mereka mungkin ada banyak duit, berkepuk-kepuk duit dalam bank, tapi tak cukup nak beli rumah cash. So, masih lagi memerlukan bantuan daripada bank untuk beli rumah. So, akibatnya golongan-golongan muda ini tak mampu nak beli rumah sendiri. Sebab itu wujudnya SJKP ini. Siapa yang layak untuk memohon SJKP ini? Mestilah warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan pembeli rumah pertama. Kalau bagi mereka yang mungkin dah ada rumah pertama, nak beli rumah kedua, tak boleh guna lagi SJKP. So, good news kepada mereka yang belum lagi ada rumah pertama, you can grab this opportunity. Tapi kena ingat SJKP ni dia ada dia punya budget dia. So, grab it while it's last. And jenis hartanah yang anda nak beli menggunakan SJKP ini, kediaman baru, rumah sedia ada, rumah lelongan, ataupun semua di bawah kategori kos rendah atau sederhana atau mampu milik. Sebab SJKP ni dia ada dia punya limit dia. Berapa maksimum pembiayaan yang anda boleh buat? Maksimumnya adalah RM500,000 sahaja. Dan RM500,000 ini termasuklah insurans ataupun takaful yang anda ambil. Kadang-kadang takaful dengan insurans ni dia sekalikan dalam loan. So, total jumlah loan yang anda boleh ambil adalah RM500,000. And the margin pembiayaan pun boleh dapatkan up to 100%. So, that's the good news bagi mereka yang tidak mempunyai gaji tetap tapi belum ada rumah pertama lagi, boleh gunakan SJKP ini. SJKP ni berbeza sedikit daripada skim seperti LPPSA. Your SECRIS, your record credit ini penting. Sebab bagi mereka yang nak apply SJKP ini, anda mesti pastikan tiada rekod tertunggak SECRIS melebihi 2 bulan bagi tempoh 12 bulan terkini. So, let's say anda terbuat silap, ada rekod tertunggak nampak dekat SECRIS anda kena tunggu setahun supaya rekod itu bersih. Selagi rekod tu ada, susah anda nak apply SJKP ini. Yes, nampak macam wow, best kan, tak ada gaji tetap pun boleh beli rumah. No, saya cuba nak beli rumah tahun 2017, gagal. Of course, 2018 gagal, 2019 gagal, 2020 gagal, 2021 baru berjaya. Maksudnya saya kena tunggu 4 tahun sebelum saya mampu nak beli rumah saya yang pertama. Disebabkan banyak liku-liku dinding-dinding yang saya kena hadap. Sebab tu saya banyak kongsikan ilmu ini kepada anda secara percuma dekat YouTube channel Dr. Adam Zubir. So, bagi mereka yang baru saja melihat ataupun menonton video saya, pastikan anda subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir supaya anda dapat maklumat-maklumat terkini tentang topik kewangan dan pelaburan. One more thing yang saya nak kongsikan kepada anda, tempoh loan macam any bank, which is sehingga 35 tahun. Kalau orang-orang yang biasa yang ada slip gaji yang apply loan daripada bank pun up to 35 years. Yang kedua adalah interest, kadar faedah. So, kadar faedah atau kadar keuntungan itu ditentukan oleh bank yang participate lah in this SJKP. So, itu saja daripada saya tentang topik SJKP ini. Saya harap anda dah tahu sedikit tentang SJKP. Kalau anda nak dapatkan lebih maklumat lanjut, sila layari website SJKP. Kat situ anda boleh dapatkan all the information, especially how to apply for SJKP. Itu saja daripada saya. Thank you very much for watching dan I'll see you in my next video.